Asal kita daripada tanah. So, saya pun bekerja dengan tanah. Benda tu keep on remind saya macam, oh, one day I akan balik ke situ juga. They are quite shocked. Sometimes I can sense that they don't trust that somebody is doing it by hand. Daripada awal kita start sampai sekarang, the one that I notice, especially untuk surface design, idea kita daripada more to spontaneous, tapi kita akan ambil kira proses awal tu jugalah. Contohnya macam colour combo apa yang sesuai, apa form yang kita boleh apply untuk sekian surface design. So semua tu kita ambil kira awal lah. Dalam seramik kita ada perlu tahu pasal material, raw material contoh clay, kita mula dengan tanah liat. Kemudian kita go to another step, forming. So dekat sini salah satu tempat production untuk forming lah, untuk stage forming. Kat sini kita buat manual casting lah. Kita akan gunakan mold untuk teknik yang ini. Mold ni kita boleh guna banyak kali, kira-kira dalam more than 100 kali casting. Bergantung pada mold. Selagi kita boleh guna, kita akan guna. Kalau kita perlu tukar, dia sampai satu masa perlu tukar, kita akan buang lah. Sama ada kita ganti baru ataupun kita keluarkan terus design baru. Tapi so far kita akan keep on pakai banyak kali juga untuk beberapa collection lah. Macam kita dekat sini sebab kita handmade, kita tak stick untuk satu benda tau untuk buat production. Macam roughly kita akan keluarkan dalam satu bulan dalam 400, lebih daripada 400 pieces. Sebab paling banyak kita pernah keluarkan dalam 1000. Kita akan masukkan slip dalam mold. Kemudian kita akan biarkan sampai thickness yang betul. Kemudian lebihan slip kita akan tuang semula ke dalam tong. Jadi untuk thickness tu 3 atau 4 mm. Kemudian untuk berapa lama tu bergantung pada mold. Kalau mold kering, cukup kering, biasanya tempo casting tu akan pendek sikit. Kalau sebab makin lama akan makin basah. Sebab mold ni kita guna kita buat daripada plaster of Paris. Jadi fungsi dia untuk menyerap air yang ada dalam clay. Jadi sebab tu kita boleh dapat thickness yang kita nak tu lah. Kemudian makin lama kita guna, dia akan makin lambat sebab dia akan makin basah. Selepas tuang, kita akan biarkan beberapa minit sampai dia lekang daripada mold. Kemudian kita akan keluarkan. Kita akan biarkan sekejap kering. Biarkan dia kena angin sekejap untuk bagi dia lebih keras sikit. Kemudian kita akan ambil dan buat finishing. Final finishing lah untuk forming. Biasanya akan jadi macam ni lah. Biasanya kita akan finishing bahagian bibir untuk bowl ataupun plate. Dan juga bahagian tapak dan juga surface lah. Kemudian kita akan biarkan kering dalam 3-4 hari. Jadi kita akan biarkan dekat rak. Saya sangat struggle dulu sebab saya start dengan saya seorang. Awalnya macam nak jadi seramik artis. End up kata, at one point tu kata, tak boleh, aku kena slowly pergi commercial sebab nak survive lah. Sebab dekat Malaysia seramik ni macam benda baru yang orang mula terima. Sekarang alhamdulillah lah orang dah start terima, appreciate dan sebagainya kan. Walaupun percentage tu sangat kurang, tapi benda tu sesuatu yang perubahan yang bagus.
Jadi macam saya dulu macam benda tu tak sedar pun berlaku. Bila bekerja dengan seramik, bila kita melalui setiap proses tu, dia ada proses yang panjang dan memerlukan kesabaran. Memang kalau saya rasa tak cukup sabar, saya rasa you tak boleh buat. Sebab masa proses forming tu sendiri pun ada rules dia yang you kena ikut. You kena buat tapak macam ni, you kena buat form macam ni. Then you go to firing. Firing pun makan masa yang panjang. Okay, ini kita panggil kiln ataupun tanur. Tanur ni fungsi dia untuk tanur yang ni kita akan guna untuk biskut firing lah, pembakaran biskut. Which is kita akan bakar dalam tempoh 6 jam pada suhu 840 degree Celsius. Jadi kita akan biasa satu hari kita akan buat pembakaran biskut. Kemudian bila habis kita tutup api, kita akan biarkan dia dalam satu hari dan the next day baru kita akan buka untuk keluarkan. Selepas bakar dia akan bertukar kepada warna peach sebab kandungan iron dalam tanah ni. Biasanya selepas dibakar kita akan susun dekat rak lah sebab kita ada queue tahu untuk nak buat firing. Mana-mana yang kita nak guna untuk glazing, so kita akan hantar ke dekat tempat glazing lah. Hai, saya Rozana Musa dari Bendang Studio. I'm your ceramic maker. Saya buat kerja seramik ni, saya main dengan tanah. So dekat situ saya realise macam, oh saya dah makin cool down. Sampai satu tahun, nak marah dah tak reti dah. dia jadi sampai tahap macam tu tau. Sampai sekarang macam bila orang tanya, saya akan jawab kata, oh kita as a Muslim, kita percaya asal kita daripada tanah. So saya pun bekerja dengan tanah. So benda tu keep on remind saya macam, oh one day I akan balik ke situ juga. Glaze tu sebenarnya adalah warna untuk plate atau bowl lah yang kita akan apply. So perbuatan tu adalah glazing lah. Bayangkan kita dah melalui proses design, lepas tu R&D dan sebagainya lah. Bila kita dah select colour, kemudian kita akan timbang dalam kuantiti yang banyak lah. Paling kurang biasa 1 kilo. Kadang-kadang kita timbang dalam untuk satu colour 10 kg. Kita ada formula. So setiap raw material tu ada percentage dia lah untuk jadikan satu colour. Selepas kita timbang glaze, kita akan bancuh dengan air untuk jadikan dia dalam bentuk liquid. Dia akan celupkan plate ni dalam glaze yang telah kita bancuh tadi dan biarkan sekejap untuk kering. Masa dia celup tu dalam a few second je lah, dalam berapa second, dalam 10 second, dalam 10 saat macam tu. Sebab dia tak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama, nanti glaze akan tebal. Bila tebal, masa bakar dia akan flow. Jadi bila dia flow, dia akan melekat dekat atas surface tu. Sebenarnya glaze ni adalah satu lapisan kaca yang nipis. Itu dia punya definasi lah. So sebelum kita load dalam dapur, kita kena bersihkan dulu tapak. Sebab kalau tak bersihkan, kalau kita load dalam tu nanti dia akan melekat lah. Selepas settle glazing, kita akan load dalam kiln untuk pembakaran glazing pada suhu 1195 degree Celsius dalam masa 9 jam setengah, lebih kurang lah. Kadang-kadang boleh pergi melebihi 9 jam setengah. Glaze yang kita gunakan ni memang tahap matang dia adalah 1195. Masa yang panjang tak mempengaruhi ketahanan. Dia ketinggian suhu tu yang akan mempengaruhi ketahanan. Macam
macam bendang, kita punya vision juga adalah kita nak transfer skill to other people sebenarnya. Tak kisah dia asal dia daripada mana, as long as dia ada attitude yang bagus, dia minat pun juga penting sebenarnya. Dan dia memang nak develop diri dia sendiri untuk dapatkan skill. Alright, so ni adalah prototype untuk design yang kita akan buat untuk kita punya concrete creations kita. So untuk dapatkan the final product, kena ada prototype. Because nak pour concrete, kita kena ada mold. So it begins with the prototype itself, and then the prototype, of course, sebelum tu kita kena design dulu. Usually during the design itself, kita akan make sure that our design is not too ambitious, it's doable, and when we do the prototype or the experiment, we make sure that we follow the basic rule, like simen ni tak boleh cair sangat, for this one tak boleh pekat sangat, nanti kalau you buat macam ni jadi macam ni. So it depends on the design. If it's big, it needs more aggregate, it needs more sand, so something like that. So based on what we usually do, we apply it to the design. For me, a good design yang baik should have a function. So something needs to have a usage or a functionality that people can use. Of course, aesthetic is important. It depends on what aesthetic that you make. Different people, different aesthetic, different styles. So I cannot comment on that. It's very general on taste. Another one is the backstory, like how it's being made, why the designer made it like that, what is the purpose of the designer doing it. So if you have like all these three, I think that make like a very impactful and good design. So what we do is, I design, I lukis, then from there kita go to another craftsman, wood craftsman yang boleh carve according to what I need. So after the carve, then we get this prototype. So from the prototype, we use silicone. So silicone tu dia dalam bentuk cecair. So once we have the prototype, then we make like a mold, dan kita tuang silikon dalam mold tu to get silicone mold. So silicone mold ni yang kita akan guna untuk buat konkrit. Yang ni hexagon tray. So this is the prototype of the kayu. And then bila kita buat mold tu, dia jadi macam ni. So it's like a negative mold. So macam tu lah. Something like that lah. Something like that. So bila dah siap mold tu, kita bawa keluar kayu tu. So dia jadi our mold. Then after that, baru kita boleh proceed dengan kita punya concrete making. Sometimes we get a comment like, kenapa harga dia macam ni? Dekat kedai tu lebih kurang macam ni. Lain price dia. But we explain to them that, well, kita buat yang ni handmade, we do it ourselves, we don't have any worker or anything like that. So it's basically both of us are making it. So sometimes they are quite shocked, terkejut, sebab macam susah nak percaya somebody is making that. But sometimes I can sense that they don't trust that somebody is doing it by hand. But
Some people understand, some people like, oh tak apalah, I beli dekat sana je lah. Okay, that's fine. That's your choice, right? Frustrating. Tapi we also need to understand people juga. We are people, kan? So we cannot force people to agree with whatever we say. So that's fine. That's fine. Kita bancur simen putih ni dengan simen kelabu ni. So kita nak buat design marbling, white marble, which is putih tu sebagai dia punya base, and then simen kelabu tu sebagai dia punya marbling effect lah dekat dalam mold tu. Konkrit ni dia adalah mix simen dengan aggregate. So aggregate ni boleh jadi pasir, boleh jadi batu, ataupun apa-apa yang kita boleh gunakan untuk bind simen tu untuk elakkan dia daripada macam crack ke, ataupun kita nak jadikan dia lagi kuat. Sebab tu gunanya aggregate tu. Kepekatan tu, dia punya likat dia tu memang tak boleh terlalu pekat sangat dan tak boleh terlalu cair sangat. Bila terlalu cair, dia akan lambat sikit kering, and then dia akan bila kita terlalu cair dalam mold tu, bila terlanggar sikit mold tu, dia akan ada hairline crack dalam mold tu. Before kering dia dah ada crack. Ni kalau macam ni, dia just nice lah dia punya bancuhan tu. Kalau ikut pada ratio bentuk-bentuk lah. So macam ni memang just nice lah. Even yang kelabu ni pun macam ni. Dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Kita campur simen kelabu ke dalam simen putih dan kita buat marbling dia macam kita nak buat kek marble. So kita campur dan kita kacau-kacau sikit bagi dia ada tekstur kat dalam. Jika macam tu, dan kita tuang. Nak eliminate dia punya bubble lah. Kita nak bagi ada banyak sangat bubble dekat end produk nanti. So kita memang kena tepuk sikit. Kita keluarkan dia daripada mold, bila dia keras tu, nanti dekat hujung-hujung dia macam ada tajam-tajam, dia macam tak sama rata. Jadi kita kena sand dia bagi dia rata, bagi dia cantik balik. So kita pakai different coarseness, different thickness of kertas pasir ni. So start dengan yang paling kasar sekali, yang ni grade dia P60. So selalu paling kasar ni untuk yang bahagian bawah dia. Dan kita guna yang kurang kasar sikit nak bagi dia a bit more smooth. Selalunya kita pakai dalam 300 atau 400. Bila finishing tu kita nak dia nampak bersih, nampak dia rata, and then tak nak nampak dia macam ada cala-cala daripada kertas pasir tu. So sebab tu kita ada the last kertas pasir ni kita guna grade dia 500. So yang grade 500 ni dia memang halus sangat kertas pasir dia. Jadi bila kita pakai tu, dia boleh hilangkan garis-garis calar daripada kertas-kertas pasir yang lain. So ini dia acrylic base water resistant sealer. So maknanya dia nak elakkan habuk. And then kalau kita gunakan macam coaster, maknanya air tu takkan serap ke dalam coaster lah. Tapi dalam jangka masa panjang, bila coating tu dah makin menipis, kita kena reapply balik lah sealer ni. Pada pandangan saya memang ada satu mentaliti yang kita set. Barang luar negara tu lebih bagus daripada Malaysia. I feel our Malaysian made product are very good. If I ada choice,
to purchase Malaysian made product versus something else imported, and then the Malaysian made product tu pula handmade, price wise is almost the same, of course I go for that Malaysian product. Kalau you cakap barang Jepun bagus, tapi orang Jepun beli barang bendang, sebenarnya tak semestinya barang luar tu bagus. Sebab dari in terms of quality tu semua, saya rasa dari segi local product, local brand tu dah banyak achievement juga yang diorang capai. And I think you should feel proud when owning something that is Malaysian made, because you are helping the economy, you're helping the country, and also you're helping the makers to expand more in their business.